Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda sudah bersedia untuk kita meneruskan lagi pembelajaran kita pada kali ini. Untuk pembelajaran kita pada kali ini, kita akan mempelajari mata pelajaran Reka Bentuk Teknologi tahun 4 dengan unit 6, Reka Bentuk Pengaturcaraan. Itu dengan tajuknya, mengenal pasti fitur-fitur pada antarmuka perisian. Baik, untuk standard pembelajaran, mengenal pasti fitur-fitur pada antarmuka perisian pengaturcaraan. Dan untuk objektif pembelajaran kita pada kali ini, pada akhir PDPC boleh akan dapat mengenal pasti fitur-fitur pada antarmuka perisian pengaturcaraan. Bila murid sekalian, anda boleh buka buku teks anda pada halaman 86 dan 87. Mari kita lihat bersama-sama. Bila murid sekalian, pada pembelajaran yang lepas, kita telah mempelajari mengenai algoritma, pseudocode dan juga carta array, di mana ketiga-tiganya ini sangat penting untuk kita menghasilkan atau mencipta satu pengaturcaraan. Baiklah, untuk pada kali ini kita akan mempelajari mengenai fitur antarmuka perisian pengaturcaraan yang kita kenali sebagai Scratch. Baik, dalam tajuk ini kita akan membincangkan aplikasi pengaturcaraan Scratch. Aplikasi ini mesra pengguna dan mudah diperoleh daripada sumber terbuka. Baik, mari kita lihat apakah itu Scratch. Baik, Scratch ialah aplikasi pengaturcaraan untuk membina satu program seperti animasi, permainan dan simulasi. Mari kita mengenali fitur yang terdapat pada Scratch. Baik, jika anda dapat lihat pada halaman 86 buku teks RBT tahun 4 ini merupakan papan muka aplikasi Scratch. Baik, di sini terdapat beberapa perkara yang penting, iaitu pertama sekali bar menu, sprite, play and stop, cursor tools, tabs, block palette, script area, sprite list dan juga stage. Baik, seterusnya mari kita lihat mengenai aplikasi Scratch 3.0. Baik, untuk aplikasi Scratch 3.0, anda boleh buka pada laman sesawang dengan menggunakan telefon bimbit anda ataupun menggunakan komputer anda pada scratch.mit.edu. Dan apa yang anda lihat pada paparan ini merupakan paparan yang terkini bagi aplikasi Scratch. Walau bagaimanapun, fiturnya masih sama seperti yang anda lihat dalam buku teks RBT anda. Baik, mari kita lihat satu persatu mengenai fitur mengenai Scratch ini. Baik, yang pertama, block palette. Yang kedua, bar menu. Yang ketiga, tabs. Yang keempat, play and stop. Yang kelima, cursor tools. Yang keenam, sprite. Yang ketujuh, stage. Yang ke-8, sprite list. Yang 9, script area. Baiklah murid sekalian, anda telah melihat mengenai fitur yang terdapat pada papan muka aplikasi Scratch yang terkini. Tapi tahukah anda, Scratch bukanlah satu-satunya aplikasi perisian pengaturcaraan, dan ada juga aplikasi perisian lain seperti aplikasi Microbit. Okey, baik, seterusnya terdapat banyak fitur pada antarmuka perisian Scratch. Yang berikut ditunjukkan sebahagian daripada fitur yang penting. Baik, fitur pada aplikasi Scratch mempunyai fungsi tersendiri. Apakah fungsinya? Baik, yang pertama, block palette. Fungsinya mengandungi 10 menu yang boleh digunakan untuk memberikan arahan kepada objek yang dipilih untuk menjalankan tugas yang dikehendaki. Baik, seterusnya, bar menu. Fungsinya terdapat 4 menu yang digunakan untuk pelbagai operasi seperti membuka dan menyimpan fail. Seterusnya, tabs. Fungsinya mempunyai menu scripts, kostum dan sounds untuk merancang pergerakan objek, memaparkan kostum dan memasukkan unsur bunyi. Baik, seterusnya, play and stop. Fungsinya untuk ikon bendera hijau ini diklik untuk memulakan pergerakan objek yang dirancang. Manakala ikon oktagon berwarna merah ini, ikon bulat ini, diklik untuk memberhentikan pergerakan objek. Yang seterusnya, cursor tools. Fungsinya mengandungi beberapa pilihan untuk menduplikasi, menghapuskan, membesarkan dan mengecilkan sprite serta memberikan bantuan kepada pengguna. Yang seterusnya, sprite, iaitu merupakan imej grafik yang digunakan sebagai objek dan melakukan arahan seperti yang diatur cara dan juga dikenali sebagai peperi. Yang seterusnya, stage, berfungsi sebagai pentas untuk sprite bergerak dan berinteraksi.
Dan seterusnya, sprite list berfungsi untuk memaparkan sprite yang digunakan dalam projek. Dan seterusnya, script area berfungsi untuk menempatkan blok atur cara dalam blok Spelled bagi membentuk atur cara yang dikehendaki. Baiklah sekalian, anda boleh menggunakan aplikasi Scratch ini menggunakan telefon bimbit anda ataupun menggunakan komputer anda. Baik, bagi pengguna telefon bimbit, hanya perisian Android sahaja yang anda boleh dapati dalam Google Play Store. Manakala bagi pengguna iOS ataupun iPhone, anda tidak boleh menggunakannya dalam phone secara aplikasi, tetapi anda boleh lakukannya dengan membuka laman sesawang Scratch ini dan anda boleh melakukannya secara dalam talian. Baiklah sekalian, jika anda dapat lihat pada paparan skrin ini merupakan papan muka Scratch yang anda boleh lihat setelah anda memuat turun aplikasi Scratch dalam telefon bimbit anda yang menggunakan Android. Baiklah sekalian, anda digalakkan untuk memuat turun aplikasi Scratch ini dalam telefon bimbit anda yang menggunakan Android, ataupun anda boleh melayari secara dalam talian melalui laman sesawang Scratch. Baiklah sekalian, saya kira percaya anda telah memahami mengenai isi pelajaran kita pada kali ini. Kita akan bersua lagi pada waktu yang akan datang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.